Semalam berlakunya satu operasi yang boleh dikatakan sesuatu yang mencatatkan sejarah apabila 48 serbuan dilakukan ke atas serentak di 48 lokasi dalam operasi bersepadu Ops Gergaji yang berlaku untuk membenteras rasuah, penerbangan dan juga pembalakan haram serta juga mengenal pasti syarikat yang mengelak daripada membayar ataupun membayar cukai oleh syarikat-syarikat tertentu. Dan sehubungan itu, satu operasi yang dijalankan oleh SPRM, Kerajaan Negeri Sarawak dan juga agensi-agensi lain seperti Jabatan Hutan, PDRM dan juga daripada Pasukan Gerakan Khas AM berlaku semalam dan ini juga diteruskan sehingga ke hari ini. Hasil daripada itu 375 akaun syarikat dan juga individu bernilai lebih daripada 560 juta telah dibekukan dan hari ini sebanyak rentetan daripada peristiwa kejayaan semalam sebanyak 1,200 lagi batang kayu balak lagi disita dan ini juga ditambah lagi satu lokasi yang lain iaitu di Belaga dan setakat ini jumlah keseluruhan akaun yang telah dibekukan menerusi operasi bersepadu Ops Gergaji ini sebanyak 600 juta telah dibekukan dan dalam pada itu juga 10 orang individu telah dirakamkan percakapannya. Dalam agenda awal malam ini kita bercerita mengenai ketelusan dan juga anti rasuah dan juga bagaimana kita mengangkat kisah penguatkuasaan ini di platform yang sebetulnya. Dan bersama dengan saya berbesar hati dan juga cukup berterima kasih kerana pengarah SPRM Sarawak, Datuk Badrul Shah Norman bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kerana diterbangkan khas dari Sarawak pada hari ini. Datuk Amir Awal juga merupakan timbalan Pesuruhjaya Polis Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam PDRM dan Bukit Aman turut bersama kita dan juga kita turut ditemani oleh saudara Abdul Wahab Ahmad merupakan Ketua Unit Operasi dan Siasatan Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan Jabatan Hutan Negeri Sarawak. Satu operasi yang disifatkan cukup berani dan dalam masa sama membuahkan hasil. Serbuan ke atas 48 lokasi yang berbeza dan juga berjaya mencapai matlamatnya dan diteruskan hari ini mencapai ke lokasi ke-49. Apakah signal ataupun mesej yang mahu disampaikan oleh SPRM dalam operasi dalam Ops Gergaji ini kalau kita dapat fahami kerana ianya bukan dijalankan dalam satu operasi yang berasingan tapi secara menyeluruh dan bagaimana ini juga memberikan cerminan juga refleksi kepada pembalakan haram dan juga rasuah yang melibatkan pembalakan di negeri Sarawak sendiri. Datuk. Ya. Kita ingin memberitahu the message is SPRM sentiasa memantau kegiatan rasuah dan juga ketirisan, especially yang ketirisan. Dan kita senantiasa prihatin tentang apa yang telah diwawarkan oleh kerajaan negeri sejak lagi pada tahun lepas lagi tentang banyaknya berlaku pembalakan haram dan juga ketirisan hasil oleh kerajaan negeri. Dan kita percaya dan kita yakin bahawa berlakunya amalan rasuah dalam isu pembalakan haram dan juga ketirisan hasil oleh kerajaan negeri ini. Dan lagi pada itu kita telah merancang sebenarnya lagi pada tahun lepas lagi untuk mengadakan operasi bersama ini. Tapi perancangan itu perlulah teliti. So kita terpaksa mendapatkan beberapa maklumat lagi pada pelbagai agensi bagi mendapatkan fakta yang tepat memandangkan bahawa Sarawak ni satu negeri yang amat besar dan kawasan yang amat luas dan kita dapati bahawa pembalakan haram ni berlaku di tempat-tempat yang amat terpencil di pendalaman. Dan kita kena exact apabila kita melancarkan operasi itu tempat-tempat yang perlu kita buat raid yang serentak. Cik Abdul Wahab, mungkin saya boleh pergi kepada Cik Wahab dahulu. Bagaimana kita melihat bahawa kalau di Jabatan Hutan Sarawak itu sendiri sumber dan juga khazanah hutan Sarawak itu cukup kaya sekali dan sudah pasti pembalakan dan juga penerbangan secara haram ini adalah satu ancaman terbesar buat negeri Sarawak. Sejauh mana sebenarnya dengan adanya penguatkuasaan seperti ini menghantar mesej yang cukup jelas bahawa ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenang di masa akan datang dan di pihak Jabatan Hutan sendiri bagaimana kerjasama dan juga hubungan jalin yang dilakukan dengan SPRM sendiri? Okey, untuk membenteras kegiatan pembalakan haram di Sarawak dari masa ke semasa untuk sampai di masa akan datang,
Sejak dari dulu lagi sebenarnya kita dah ada cooperate dengan pihak Jabatan Polis, PGA, SPRM dan banyak agensi-agensi penguatkuasaan lain yang ada di Sarawak. PMM pun juga ada termasuk, custom juga ada termasuk juga dalam kita punya perancangan untuk membenteras kegiatan penyelundupan dan pembalakan haram di negeri Sarawak. Walaupun di negeri Sarawak nampak besar, memang besar. Dan kita ada cara kita sendiri untuk pergi ke remote area. Sekarang dengan ada teknologi baru, kita menggunakan heli memang. Kita menggunakan heli untuk pergi ke remote area. Kemudian satu lagi yang dalam perancangan pihak jabatan, kalau kita akan menggunakan kemungkinan drone untuk civilian, memantau kawasan-kawasan yang kita tak dapat pergi. Menggunakan teknologi tinggi ni, dengan menggunakan teknologi tinggi ni, kita akan dapat tindakan yang segera. Kita boleh buat di kawasan-kawasan yang pedalaman. Serbuan secara serentak di 48 lokasi yang berbeza itu satu tindakan yang cukup luar biasa, kerana sudah pasti apabila kita bercerita mengenai sedikit pembalakan haram dan sebagainya ini, sudah pasti maklumat itu sampai dengan sebegitu cepat juga sekiranya ada sesuatu penguasaan berlaku. Dan dalam aspek itu mungkin PDRM mungkin boleh memberikan ceritanya bagaimana kelancaran ini dapat dipastikan dan kejayaan yang membuahkan hasil semalam. Kalau dapat dikongsikan, Datuk Amir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi polis di Raja Malaysia, sebenarnya kita dimaklumkan untuk membantu agensi-agensi seperti LHDN, SPRM dan juga Jabatan Hutan dalam operasi ini dalam masa yang agak singkat. Setelah kita menerima arahan daripada pucuk pimpinan untuk membantu, jadi saya telah pun dipilih untuk menyusun cara bagaimana kita boleh membantu dalam isu ini, dan pegawai dan anggota yang dipilih, yang pertamanya yang kita perlukan adalah kerahsiaan dalam tugas atau misi yang kita nak jalankan ini. Dan yang pentingnya misi kita ini menentukan bahawa pasukan seperti LHDN, SPRM dan juga Jabatan Hutan ini apabila menjalankan tugas diberi satu diberi satu kepastian bahawa mereka tidak diganggu daripada segi keselamatan. Tidak ada gangguan daripada pihak-pihak tertentu, dan kita hendakkan mereka menjalankan tugas mereka daripada mula hingga akhir dengan jayanya tanpa ada sebarang halangan daripada pihak-pihak tertentu. Okey, saya nak berhenti seketika dahulu, tapi selepas ini mungkin kita tanyakan, selepas ini apakah langkah seterusnya yang kita perlu lihat, kerana sudah pasti percakapan sudah diambil daripada siasatan, akaun sudah dibekukan, tapi apa makna ini dalam mengubah persepsi rakyat dan juga bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketegasan dan juga seriusnya SPRM untuk memutus rasuah dalam kes pembalakan di Sarawak ini dapat dipulihkan, dapat juga diperbaiki. Itu kita kongsikan selepas ini, kita bincang selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Yang anda masih lagi menonton agenda awal ini, kita masih lagi bercerita mengenai Ops Gergaji, usaha untuk membanteras rasuah dan juga pembalakan haram di Sarawak. Dan setakat hari ini, kalau dapat dikongsikan lagi, sebanyak 10 orang individu telah dirakamkan percakapannya hasil daripada operasi bersepadu yang dijalankan hari ini dan juga semalam. Dan setakat ini 30 lagi akaun-akaun syarikat dan juga individu termasuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri dibekukan dan menjadikan jumlah keseluruhan akaun yang telah dibekukan setakat ini 600 juta dan 1,200 lagi batang kayu balak telah disita. Dan mungkin kita dapat fahami, ini bukanlah, kalau dikatakan kesukaran skala operasi ini cukup sukar sekali kerana melibatkan kawasan-kawasan di pedalaman. Dan ini juga menterjemahkan soalan lain. Contohnya, sekiranya pembalakan itu berlaku di kawasan pedalaman, sudah pasti rantaian itu cukup besar dan cukup luas. Strategi membekukan
sumber keuangannya yang perlu kita fahami, Datuk. Dan juga bagaimana sebenarnya ini adalah usaha bersepadu bukan sahaja daripada agensi-agensi tertentu, tapi maklumat daripada orang ramai juga turut diambil kira dalam memastikan bahawa kejayaan seperti ini dapat dicapai. Ya. Ingin saya tambah lagi. Sebenarnya kerjasama antara SPRM dengan jabatan-jabatan lain ni tidak pernah diadakan. Sebelum ni pun kita pernah banyak kali kita adakan operasi bersama. Tapi tinggal lagi in a smaller scale, dalam skala yang agak kecil. Tapi kali ini kita rancang betul-betul dan kita buat dalam skala yang amat besar. Dan kita rate dalam masa yang serentak bagi memberi impact yang paling maksimum. Dulu kita hanya buat di satu tempat, mungkin di 2 tempat. Tapi sekarang ni kita tengok, kita rancang dengan teliti, kita dapatkan fakta-fakta yang tepat dan kita koordinasikan antara jabatan-jabatan dengan polis, dengan jabatan hutan, dengan LHDN. Dan kita buat secara serentak bagi memberi yang maksimum impact. Dan satu lagi bahawa SPRM ni bukan sahaja melihat kepada balak-balak yang disita. Selain daripada itu, kita juga mengambil dokumen-dokumen bagi SPRM mengkaji. Bagi mengkaji dokumen sekiranya ada pembayaran rasuah kepada pihak-pihak yang tertentu. Dan sebab itulah kita membekukan sebahagian daripada akaun-akaun bank bagi kita melihat semula akaun-akaun bank ini dan kita bandingkan dengan dokumen-dokumen yang telah kita sita bagi mendapatkan keterangan-keterangan sekiranya ada berlaku pembayaran rasuah kepada pihak-pihak tertentu hingga mengakibatkan berlakunya pembalakan haram yang dikatakan pembalakan haram dan juga ketirisan hasil oleh kerajaan negeri. Bagaimana kita melihat tindakan dan juga langkah seterusnya, kerana ini bukan satu operasi yang terhenti setakat ini saja, tapi akan berterusan sehingga kita melihat bahawa mereka dibawa ke muka pengadilan dan ini dapat dijelaskan dan juga dapat diperhalusi satu persatu, Datuk. Ya, insya-Allah. Selain daripada operasi untuk pembalakan haram ni, seperti yang telah saya sebut tadi, kita juga menyita dokumen-dokumen daripada syarikat-syarikat ni semua bagi kita mengumpul keterangan, mendapatkan bukti. Dan seperti saudara menyatakan tadi, kita telah pun merakamkan sebanyak 10 orang rakaman percakapan bagi membantu siasatan, bagi mendapatkan keterangan sekiranya ada dan untuk sekiranya ada keterangan untuk dibawa ke mahkamah nanti. Dia tidak akan berhenti saja di setakat operasi. Tapi kita akan tentukan bahawa ada keterangan, insya-Allah kita akan bawa ke mahkamah. Bagaimana kita melihat bahawa ini satu kerugian besar buat negeri Sarawak sendiri? Kerana kalau dianggarkan, kalau tahun 2014 saja dianggarkan lebih 43 juta, lebih daripada jumlah itu kerajaan negeri ataupun secara keseluruhannya kerugian akibat pembalakan haram. Jadi dalam aspek ini, bagaimana kita melihat bahawa ini adalah satu perkara yang serius dan juga ini bagaimana kita juga memberikan harapan bahawa dengan adanya langkah yang setegas ini, masalah dan juga jumlah kerugian itu dapat dikecilkan lagi. Dan juga bagaimana maklumat dan juga kerjasama daripada orang ramai. Kalau bagi pihak Jabatan Hutan sendiri bagaimana? Okey, bagi pihak Jabatan Hutan untuk menangani masalah ini, walaupun di dalam di kawasan-kawasan yang remote, kita ada pemberi maklumat terdiri daripada, kalau di Jabatan Hutan kita telah melantik honorarium rangers terdiri daripada ketua-ketua masyarakat di sesuatu tempat. Jadi daripada honorarium rangers inilah kita akan dapat maklumat. Mereka akan menelefon, mereka akan SMS jika berlaku perkara-perkara yang mereka curigakan di kawasan mereka. Jadi mereka akan telefon, itu satu. Dan selain daripada itu juga kita bukan saja unit pemerkosaan. Kita ada unit boundary. Kita ada unit NCCD untuk mewartakan kawasan hutan kita. Jadi mereka ini selalu juga pergi ke pendalaman untuk cutting boundary dan sebagainya. Jadi apabila mereka pergi ke on the ground, mereka detect perkara-perkara yang mencurigakan, kita akan dapat maklumat juga. Dan juga kita dalam Jabatan Hutan, dalam unit penguasaan dan penyiasatan,
dalam unit kita juga ada unit risikan. Jadi dalam unit risikan ini kita ada juga tanam pemberi maklumat yang terdiri daripada pemain-pemain industri Logus. Pandangan Cik Wahab, bagaimana tindakan dan juga serbuan semalam memberikan lebih motivasi kepada pemberi-pemberi maklumat ni supaya dapat memastikan ketirisan itu dapat dihentikan di masa-masa akan datang. Bagaimana dalam aspek itu? Kita dari aspek itu kita memang cukup berterima kasih kepada pihak SPRM dengan pihak Polis Diraja Malaysia kerana telah memberi kerjasama, memberi impak yang cukup besar di negeri Sarawak pada ahamnya, terutamanya kepada pemberi maklumat. Jadi saya harap pemberi maklumat akan sentiasa memberi maklumat tentang kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di kawasan mereka dan kita insya-Allah akan mengambil tindakan dengan segera. Sebab kita bukan saja kita telah diberi 29 buah kenderaan pacu 4 roda untuk pergi ke lokasi tertentu yang di pendalaman. Kita juga ada unit udara yang sadu untuk pergi ke lokasi-lokasi yang remote yang kita boleh dapat. Okey, saya nak berhenti buat kali terakhir, tapi selepas ini kita nak melihat bahawa ini adalah satu bentuk penguatkuasaan. Akan tetapi yang lebih penting lagi ialah pencegahan itu untuk terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Bagaimana ini memberikan impak bukan sahaja memberikan penguatkuasaan undang-undang kepada mereka yang terlibat, tapi impak yang lebih besar kepada masyarakat sendiri. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda Awani selepas ini. Okey, betul. Okey, betul kita dalam agenda awal ni di blok terakhir. Saya mungkin terus saja bersama dengan Dato' Amir. Kalau kita melihat bahawa kerjasama seumpama ini adalah formula terbaik untuk melihat kepada penguatkuasaan di masa-masa akan datang, PDRM sentiasa bersedia. Bagaimana kita melihat ataupun kita menganalisis sedikit sebanyak elemen yang membuahkan kejayaan seperti semalam dan mungkin akan diteruskan di masa-masa akan datang bagi pihak PDRM sendiri? Ya, dalam isu memberi security coverage ke atas agensi yang menjalankan tugas di Sarawak pada 2-3 hari yang lepas, saya ingin memberi pujian kepada pasukan gerakan AM, iaitu bagi Brigade Sarawak yang khusus bersama dengan Jabatan Hutan dan juga SPRM yang menumpukan sepenuh masa mereka daripada pagi hingga petang. Ada yang tak keluar lagi hari ini kerana cuaca buruk di kawasan pendalaman. Saya rasa mereka punya esprit de corps di antara pasukan agensi-agensi ini sangat bagus. Membuatkan semua perancangan berjalan dengan licin dan teratur. Dan begitu juga daripada Komisioner Polis Sarawak yang membantu menyokong pasukan gerakan AM ini untuk digerakkan sepenuhnya ke dalam kawasan hutan. So kita berharap benda ini akan berterusan dan ianya untuk kebaikan masyarakat pada keseluruhannya. Datuk, bagaimana kita melihat bagi pihak SPRM sendiri bahawa ini bentuk penguatkuasaan dan dalam satu aspek yang lebih besar kita melihat bahawa pencegahan rasuah itu adalah elemen yang paling penting sekali. Dan dalam aspek itu, bagaimana impak daripada operasi sebegini membawa impak bukan sahaja kepada penguatkuasaan, akan tetapi memberikan keyakinan kepada pemberi maklumat dan juga dalam arti kata lain memberi satu jalan strategik yang lebih besar kepada pencegahan di peringkat masyarakat yang lebih menyeluruh. Bagaimana kita melihat itu? Jika kita lihat pada akhbar-akhbar dan juga pada media hari ini, benda ni dah dilaporkan secara meluas. Saya ingat all ministry media telah melaporkan bahawa kejayaan berapa ribu balak yang telah disita, berapa banyak akaun yang telah dibekukan dengan jumlahnya sekali, dan itu merupakan satu yang telah dapat disebarkan
kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan. Itu juga adalah merupakan satu bentuk pencegahan dan juga pendidikan bahawa perkara-perkara demikian tidak boleh dibiarkan perluasa lagi. Ya. SPRM akan bertindak sekiranya berlaku sedemikian. Dan kita lihat cara penguatkuasaan masa hadapan adalah cara bersepadu macam ni. Bantuan di antara agensi seperti SPRM, daripada PGA, daripada Jabatan Hutan dan juga daripada LHDN. Apa mungkin sikit sebanyak janji ataupun komitmen yang diberikan ataupun yang dapat diberikan kepada masyarakat dan juga rakyat yang mengikuti isu pembalakan dan juga secara haram ini di Sarawak? Apa langkah susulan yang mungkin dilihat? Operasi-operasi seperti ini tidak perlu terhenti dan setakat ini sahaja. Akan lebih banyak lagi kita dapat lihat di masa-masa akan datang. Bagaimana, Datuk? Ya. SPRM tidak akan berhenti setakat ops gergaji ini saja. Kita telah pun ada lagi something in mind. Kita akan lihat juga ketirisan-ketirisan yang lain selain daripada pembalakan haram. Dan kita di masa-masa hadapan SPRM akan melihat ketirisan-ketirisan daripada aspek lain. Dan juga kita akan membenteras rasuah sekiranya berlaku di mana-mana pun di Sarawak. Okey, saya nak berbual panjang lagi tapi itu saja yang masa kita ada. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang cadangan, pandangan ataupun kisah yang mungkin anda mahu kongsikan, tuliskan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter ataupun di Instagram Astro Awani 501 Awani, ataupun boleh terus memuat turun aplikasi mudah alih kami di Google Play Store dan juga di App Store. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.